Seperti yang sedia maklum, profesyen jurutera awam sudah tidak asing lagi pada masa kini, terutamanya dengan masyarakat. Jurutera awam sudah semestinya terlibat sejak awal projek iaitu dalam fasa perancangan sehinggalah penyerahan semula projek. Namun begitu, terdapat segelintir masyarakat yang masih mengeluarkan pendapat mereka secara tidak berasas tentang profesyen ini. Sejak kebelakangan ini, segelintir masyarakat gemar menyuarakan pendapat mereka tentang kurangnya fasiliti awam yang dibina untuk kegunaan awam. Hal ini tidak wajar berlaku kerana sudah semestinya pihak berkenaan telah berbincang secara lebih mendalam dan lebih menyeluruh serta turut memikirkan kesan sampingan yang akan berlaku jika penambahan itu berlaku. Soalan kaji selidik dan temu bual bersama masyarakat juga telah diadakan untuk menganalisa pendapat masyarakat tentang fasiliti awam yang telah disediakan dan sejauh mana kepekaan masyarakat terhadap peranan seorang jurutera awam. Jadi, dengan adanya dokumentari ini, diharapkan agar masyarakat mendapat kesedaran tentang peranan seorang jurutera awam dalam menyediakan seluruh infrastruktur dan juga fasiliti untuk masyarakat. Dalam kajian tempatan, di Malaysia, pengurusan kemudahan awam telah berkembang selama bertahun-tahun dan terdapat pelbagai masalah yang berkaitan dengan amalannya. Pengurusan fasiliti di negara ini tidak mempunyai konsep ke arah dan jelas. Terdapat banyak kekeliruan dan kekurangan pemahaman dalam memahami konsep pengurusan kemudahan sebenar. Masyarakat lebih suka menyuarakan pendapat mereka mengenai kekurangan kemudahan awam dengan tidak betul tanpa memikirkan kesan sampingan yang akan berlaku. Oleh itu, masyarakat perlu mempunyai kesedaran tentang peranan jurutera awam dalam menyediakan kemudahan kepada masyarakat. Setiap negara mempunyai kategori kumpulan tidak kira warga tua, pertengahan muda, kanak-kanak maupun golongan kurang berupaya tidak ketinggalan di mana mereka perlu keluar dan menjalankan tanggungjawab untuk meneruskan kehidupan seharian. Namun, kemudahan yang sesuai untuk setiap golongan umur sukar dicapai untuk semua bidang. Biasanya, kemudahan awam hanya tertumpu di kawasan bandar, tetapi jumlah kemudahan tersebut tidak banyak. Sebagai contoh, orang kurang berupaya sangat terpengaruh oleh kekurangan kemudahan awam khas untuk penggunaannya. Mereka tidak mempunyai kemudahan yang lengkap dan mesra yang menghadkan pergerakan dan aktiviti mereka. Kemudahan awam perlu meningkatkan teknologi dari segi keselamatan untuk kumpulan ini seperti jalan tanjakan khas untuk orang cacat penglihatan, tandas kurang upaya dan tempat letak kereta dan sebagainya diperlukan untuk membantu pergerakan mereka. Salah satu kemudahan awam juga ialah pengangkutan awam. Tinjauan mendapati kemudahan pengangkutan awam yang sedia ada tidak memenuhi kepuasan masyarakat kerana tidak dijaga dengan baik atau tidak ada peningkatan yang selesa untuk digunakan. Sebagai contoh, semua jalan untuk pengguna jalan raya mempunyai banyak lubang dan kerosakan. Ini dapat menyebabkan kematian atau kemalangan. Terdapat pelbagai isu yang timbul dalam penyediaan kemudahan kepada masyarakat. Sumber antaranya memetik daripada Isyak 2018 mengatakan bahawa kemudahan untuk orang awam dan orang kurang upaya disediakan masih kurang, terutama di tempat awam seperti bangunan atau pejabat kerajaan, pusat membeli bela dan tempat awam lain. Contohnya, kekurangan tandas khas dan laluan khas untuk orang kurang upaya. Isu kedua ialah beberapa stesen komuter dan LRT di ibu kota Kuala Lumpur misalnya terdapat kekurangan tempat meletak kenderaan untuk meletakkan kenderaan orang awam. Jadi, masyarakat meletakkan kenderaan sesuka hati atau di tepi jalan. Ini bukan sahaja menyebabkan kesesakan tetapi boleh menyebabkan kemalangan. Isu lain dipetik daripada orang awam ialah menurut Simpson 2020 mengatakan bahawa penduduk kampung sudah lama berharap jalan raya akan dibina dari kampung Pinahawan ke kampung Kion Som yang juga terletak di Inanam, Sabah. Jalan raya sangat penting kerana ia menjimatkan masa perjalanan. Sekiranya jalan ini dibina, hanya perlu 30 hingga 40 minit untuk pergi ke bandar Inanam. Baiklah, hari ini saya akan menerangkan mengenai metodologi yang terbagi kepada dua bahagian, iaitu yang pertama adalah borang soal selidik dan yang kedua adalah menemu ramah. Hari ini saya akan menerangkan yang mengenai borang soal selidik. Borang soal selidik ini telah diedarkan pada awal Januari hari itu dengan tujuan untuk mendapatkan maklum balas daripada responden yang berumur 18 tahun ke atas. Kami edarkan kami tidak mensasarkan mana-mana golongan. Semua orang boleh jawab.
kira macam masyarakat lah, tak kisah siapa-siapa pun, tapi syaratnya umur 18 tahun ke atas. Pada bahagian terdapat 4 bahagian, iaitu bahagian A, B, C dan D. Untuk bahagian A, kami ingin mengetahui latar belakang responden yang terdiri daripada 2 soalan. Yang pertama adalah mengenai umur mereka dan yang kedua adalah mengenai kawasan tempat tinggal, sama ada di utara, pantai timur, pantai barat ataupun selatan, termasuk juga Sabah dan Sarawak. Okey, untuk bahagian B pula ada 6 soalan, iaitu soalan yang pertama untuk mengetahui adakah masyarakat mengetahui apakah itu bidang kejuruteraan awam, dan soalan kedua adalah untuk mengetahui bahawa masyarakat tahu ataupun tidak mengenai peranan jurutera awam dalam kehidupan seharian mereka. Soalan ketiga adalah untuk mengetahui tahap kepuasan mereka terhadap fasiliti yang telah disediakan. Dan soalan keempat untuk mengetahui adakah responden pernah membuat sebarang aduan mengenai kerosakan fasiliti. Tak kisahlah apa-apa pun, kalau mereka pernah, sila jawab soalan yang kelima, iaitu untuk menyatakan apakah kerosakan yang pernah mereka adukan. Dan soalan yang keenam adalah mengenai pertanyakan pendapat, adakah responden setuju ataupun tidak mengenai kalau kita sebarkan maklumat ataupun berita di media sosial, adakah ianya akan memberikan impak negatif kepada pihak yang bertanggungjawab. Okey, yang ketiga adalah bahagian C, di mana ianya merupakan soalan skala daripada skala 1 sampai 5. Responden perlu memilih ikutlah skala yang mereka rasa sesuai untuk soalan tersebut. Ada 5 soalan, iaitu yang pertama untuk mengetahui kepuasan fasiliti awam di tempat tinggal. Contohnya kalau dia punya fasiliti awam kat tempat dia adalah kurang memuaskan, jadi dia boleh jawab skala 1 ataupun skala 2. Okay. Kalau sangat berpuas hati, sama ada skala 5 atau skala 4, bergantung kepada tahap kepuasan responden tersebut. Okay. Soalan kedua adalah mengenai adakah responden tersebut menjaga fasiliti awam. Kalau dia jaga, letaklah skala 4 atau 5 macam tu. Okey, baiklah, untuk soalan ketiga adalah untuk bertanyakan bahawa responden ni setuju ataupun tidak bahawa jurutera awam ni memainkan peranan yang penting dalam kehidupan seharian. Dan soalan yang keempat adalah untuk mengetahui tahap kepuasan. Maksudnya maksud soalan ni adalah contohlah saya dah buat aduan, jadi pihak yang bertanggungjawab akan membaik pulih kerosakan tersebut. Lepas tu saya bagi macam saya puas hati ke tak terhadap aduan yang telah dibuat, penambahbaikan yang telah dibuat. Kalau macam diorang buat kerja macam sambil lewa macam tu, letaklah tak puas hati. Kalau diorang buat kerja yang okey, diorang punya servis terbaik, letaklah yang 4 ke 5 ke macam tu. Dan soalan yang kelima, adakah faktor cuaca menjadi salah satu punca untuk kerosakan fasiliti awam. Macam contoh kat taman permainan kan kawasan terdedah dengan cahaya matahari, dengan hujan. Jadi faktor cuaca ni memainkan peranan ataupun tidak. Macam contoh taman permainan tu kan banyak besi kan. Itulah nak tanya responden setuju ke tak faktor cuaca pun memainkan peranan, ataupun sebenarnya kerosakan awam ni berpunca daripada diri sendiri. Untuk bahagian dia pula adalah bertanyakan pendapat, iaitu soalannya, mengapa masyarakat lebih gemar menyebarkan berita di media sosial tentang kerosakan fasiliti awam berbanding mereka melaporkan kepada pihak yang bertanggungjawab. Sebabkan sekarang ni kan musim media sosial, jadi ramai yang gemar untuk viralkan macam kerosakan kat jalan raya, apa semua kan selalu nampak kan. Kami ingin mengetahui mengapa mereka ataupun masyarakat lebih gemar menyebarkan berita sebegitu berbanding mereka sendiri pergi untuk membuat aduan. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sekarang ni saya berada di Kampung Ramah Cina Kecil, Melaka. Jadi, tanpa melengahkan masa, mari kita temu bual dengan salah seorang penduduk di kampung ini.
Assalamualaikum Cik. Nama saya Farah Amira binti Muhammad Arzali, pelajar dari UTHM. Saya ingin menemu bualan Cik mengenai kesedaran tentang peranan jurutera awam dalam menyediakan fasiliti yang diperlukan oleh masyarakat. Sebelum kita mulakan, boleh Encik perkenalkan diri? Waalaikumsalam. Saya Muhammad Aziz bin Jafari. Saya yang duduk di kawasan kampung ni lah, antara penduduk di sini. Okey, saya ada beberapa soalan yang ingin ditujukan kepada Encik. Antaranya, adakah Encik mengetahui peranan jurutera awam? Bagi saya tahu sebab jurutera awam ni yang akan merancang dan mereka bentuk binaan. Lepas tu bidang yang sangat penting dalam sesuatu projek pembinaan pada fasa awalan lah. Jadi itu pendapat saya. Okey, seterusnya, adakah Encik bersetuju bahawa jurutera awam sangat penting dalam kehidupan masyarakat? Saya setuju sebab jurutera awam ni penting kepada masyarakat sebab dia berperanan penting untuk mentransformasikan sesebuah kampung tu kepada pekan yang pesat. Okey, terima kasih Encik. Assalamualaikum Puan. Saya Farah, pelajar dari UTHM, ingin menemu bual Puan mengenai kesedaran tentang peranan jurutera awam dalam menyediakan fasiliti yang diperlukan oleh masyarakat. Sebelum kita mulakan, boleh Puan perkenalkan diri? Waalaikumsalam. Saya Cik Ros binti Muhammad Inos daripada Kampung Ramon Cina Kecil. Saya ada beberapa soalan ingin ditujukan mengenai fasiliti awam di kampung ini. Yang pertama, saya ingin bertanya, adakah Puan berpuas hati dengan kemudahan awam yang telah disediakan di kawasan perumahan Puan? Apa yang saya nampak di kampung saya ni, terdapatnya gelanggang badminton di mana anak-anak muda di kampung ni dapat beriadah di waktu petang, bermain badminton. Dengan cara itu badan mereka jadi sihat. Itu manfaatnya. Sebagai pengguna yang bijak, bagaimana Puan menjaga fasiliti awam yang telah disediakan? Okey, sebagai rakyat kampung yang kalau kita nak jaga alat-alatan pemain badminton tu sepatutnya mestilah diletakkan di macam balai raya dalam tempat yang berkunci, dan dan kalau boleh adalah satu orang dipertanggungjawabkan untuk menjaga alatan tersebut supaya benda-benda tu selamat dan tidak dirosakkan atau hilang. Menurut Puan, adakah pihak berkuasa perlu menambahkan lagi fasiliti awam di kampung ini? Setakat ni yang saya nampak dengan adanya wujudnya sekolah memandu. Sekolah memandu di mana itu baik untuk bagi rakyat-rakyat di kampung ni untuk belajar memandu kereta. Sebab sekolah memandu di kawasan saya ni jauh, sehingga mereka tak dapat melaksanakan niat untuk memandu. Dengan adanya sekolah memandu tu, mereka tak adalah jauh pergi, macam contoh kena pergi ke Melaka, kena pergi ke Lendu. Tu adalah kawasan-kawasan yang jauh. Begitu. Okey, terima kasih ya Puan atas kerjasama dan masa yang Puan luangkan. Okay, baik, sama-sama. Analisis dan perbincangan. Berdasarkan borang data pemerhatian yang telah diberikan kepada responden dalam menjalankan kajian ini, kami mempunyai 4 seksyen. Untuk seksyen A iaitu fokus kepada demografi responden. Pada peringkat umur, ia melibatkan 7 jumlah umur yang berbeza.
dan secara majoriti responden yang telah mengambil tempat dalam pengisian data ini berumur antara 21 hingga 25. Yang paling sedikit pula berumur 50 tahun ke atas. Untuk kawasan tempat tinggal pula, kebanyakan responden berasal daripada Malaysia Selatan. Kemudian diikuti dengan Timur, Barat, Utara dan Malaysia, Sabah, Sarawak serta Labuan. Seksyen B ialah pilihan soalan ya ataupun tidak. Di dalam seksyen ini merangkumi 6 soalan yang ditanya kepada responden-responden. Secara keseluruhan, responden tahu apa itu kejuruteraan awam serta memahami peranan juruteraan awam dalam kehidupan seharian mereka. Mereka juga berpuas hati dengan kemudahan awam di kawasan sekitar kediaman mereka sendiri. Namun ada segelintir sahaja yang tidak memahami apakah itu kejuruteraan awam serta peranannya. Selain daripada itu, mereka juga tidak pernah membuat aduan akan kerosakan kemudahan awam yang ada di tempat mereka. Mereka juga bersetuju bahawa penyebaran berita di media sosial akan memberi kesan negatif kepada mereka yang bertanggungjawab. Secara kumulatif untuk data pemerhatian berkaitan dengan soalan 5 di mana responden diminta untuk memberi pendapat mereka sendiri berkaitan dengan kemudahan awam yang telah diadukan oleh mereka sepanjang hidup. Didapati sebahagian daripada aduan mereka adalah di bawah bahagian pengangkutan dan jalan raya, di mana mereka tidak berpuas hati akan kerosakan jalan raya, jalan berlubang, kerosakan lampu jalan dan pembinaan jalan raya yang tidak sempurna. Di samping itu, responden telah mengumpulkan masalah yang berkaitan dengan keretakan dinding di beberapa bangunan awam seperti balai raya. Di kawasan rekreasi, responden menyatakan bahawa ia berkaitan dengan vandalisme yang menyebabkan taman rekreasi itu rosak dan tidak dapat digunakan lagi. Di bahagian saliran pula, kebanyakan responden menyatakan bahawa mereka tidak berpuas hati dengan keadaan longkang yang ada yang menyebabkan longkang tersumbat dan sebagainya. Pada terakhir sekali, mereka menyatakan mengenai kerosakan pada paip yang pecah di kawasan rumah mereka yang juga mengakibatkan jalan basah dan menimbulkan bahaya kepada pengguna jalan raya yang lain. Seksyen C ialah pilihan jawapan berskala. Merangkumi 5 soalan yang ditanya kepada responden. Secara analisis keseluruhan jawapan responden ini, mereka berpuas hati dengan kemudahan di kawasan sekitar kediaman mereka dan setuju untuk menjaga kemudahan yang disediakan. Mereka sangat berpuas hati bahawa juruteraan awam sangat penting dalam kehidupan seharian dan tidak ada data yang mencatatkan bahawa mereka tidak puas hati. Di samping itu, secara keseluruhan responden berpuas hati dengan kualiti kerja yang diberikan setelah aduan dilaksanakan. Sebahagian daripada mereka memberi pendapat yang tidak menentu mengenai kemudahan itu rosak kerana cuaca. Maklum balas keseluruhan responden, terdapat kurang bilangan yang tidak berpuas hati terhadap 5 soalan yang telah diajukan. Seksyen D merangkumi pendapat yang ditanya kepada responden. Di dalam soalan seksyen D ini ialah responden ditanya mengapa masyarakat suka menyebarkan berita mengenai kerosakan kemudahan awam pada media sosial selain mereka melaporkan kepada pihak berkuasa. Secara keseluruhannya, responden menyatakan bahawa menyebarkan di media sosial lebih mudah dan lebih mendapat perhatian daripada seluruh netizen. Justru itu, ia akan memberi kelebihan kepada masyarakat untuk sedar akan isu-isu dan boleh mengambil ia sebagai kesedaran. Ia juga membantu dalam memberi perhatian kepada pihak atasan untuk bertindak kerana mereka pasti akan tergugat jika ramai masyarakat memburukkan atau membesarkan isu ini sehingga melangkaui negara lain jika ia tersebar secara meluas. Seperti yang telah kita lihat, juruteraan awam merancang, membina dan mengekalkan kemudahan yang perlu berfungsi oleh masyarakat dengan berkesan seperti jambatan, landasan kereta api, lebuh raya dan salingan yang telah dibina di seluruh dunia dan selama berabad-abad untuk memudahkan kemajuan manusia. Juruteraan awam sering mendapat penghargaan kerana menunjukkan kemahiran teknikal mereka yang membolehkan mereka menyumbang ekonomi pembangunan dan peningkatan ekonomi. Tetapi selama bertahun-tahun, juruteraan awam merasakan profesi mereka
tidak dihasilkan atas sumbangan penting yang mereka berikan terhadap kualiti hidup, kerana orang ramai tidak mengetahui peranan jurutera awam dalam pembangunan masyarakat dan nilai infrastruktur. Kira-kira 38.3% responden yang mengambil bahagian dalam tinjauan projek kami telah mendatakan bahawa mereka tidak menyadari pengaruh jurutera awam terhadap kehidupan orang ramai, kerana mungkin ada kempen kesalahan yang meningkatkan profil profesion jurutera awam yang tidak dapat dilihat oleh majoriti. Oleh itu, cabaran yang dihadapi oleh kejuruteraan awam ialah menyatakan masyarakat bahawa kemudahan sangat penting bagi negara kita dan jurutera awam memainkan peranan penting dalam memastikan keselamatan kemudahan tersebut melalui pelibatan mereka dalam reka bentuk dan pembinaan. Jadi, jurutera awam memang mempunyai tanggungjawab untuk menggunakan identiti mereka untuk menyampaikan realiti kejuruteraan awam dan bagaimana kejuruteraan awam relevan dan penting bagi kehidupan orang ramai sehingga profesion mendapat peristirahatan yang sewajarnya. Setelah menjalankan tinjauan, beberapa cadangan dikemukakan untuk membantu jurutera awam dikenali oleh orang ramai. Pertama, kami mencadangkan untuk membuat dan mengembangkan iklan atau program sesama media yang mempaparkan kisah kejayaan pasukan jurutera awam dan mempublikasikan wira kejuruteraan awam dan mempublikasikan projek kejuruteraan awam yang bersejarah. Kami juga mencadangkan untuk mempromosikan rancangan dokumentasi atau rancangan TV dengan pasukan jurutera awam sebagai watak utama. Seterusnya, di peringkat sekolah menengah, jurutera awam boleh membina beberapa contoh masalah untuk kelas matematik dan sains dan menjelaskan kepada pelajar mengenai kejayaan kejuruteraan awam dan mendedahkan mereka berminat dalam pertandingan yang berkaitan kejuruteraan. Sebagai contoh, pertandingan modal jambatan UTS antarabangsa yang merangkumi kategori peringkat sekolah menengah merupakan contoh pertandingan kejuruteraan yang dirancang dengan baik yang memerlukan pelajar sekolah menengah yang berminat dalam kejuruteraan awam berfikir lebih kreatif dalam proses reka bentuk. Di peringkat sekolah rendah, video persembahan ringkas mengenai projek kemudahan tempatan dengan banyak gambar dan penjelasan tahap yang sesuai mengenai jurutera awam harus diberikan. Video animasi mengenai pembinaan dan mungkin mengatur lawatan palsu projek pembinaan dalam kelas dapat bukan minta anak-anak kecil untuk meneroka kejayaan kejuruteraan awam. Kami percaya usaha tersebut akan berjaya dalam mendidik masyarakat dan anak-anak mengenai peranan jurutera awam dalam kehidupan seharian kita. Dan lebih banyak usaha seperti ini pasti akan meningkatkan lagi tujuan menjadikan. Itu saja dari kami. Terima kasih menonton.